Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi salaka bi ahbabihi sawa'as sabil wa waffaqahum limardatihi fanalul jazaa'al jazil. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. الحمد لله, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada malam ini meneruskan lagi pembacaan kitab Sayrus Salikin yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Palimbani yang merupakan syarah kepada kitab Al-Mursyidul Amin ataupun disebut Lubabul Hadis, Lubabu Ihya'i Ulumuddin, karangan Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kitab Sayrus Salikin, pada peringkat awal Tuan Syekh mensyarahkan kitab Al-Mursyidul Amin ataupun masyhur dengan Lubabu Ihya Ulumuddin. Kemudian Syekh Abdul Samad Al-Palimbani telah mensyarahkan begitu detail dan begitu manfaat kepada mereka yang tidak boleh memahami bahasa Arab dengan baik. Justru itu dengan terjemahan dan huraian Syekh Abdul Samad Al-Palimbani ini, mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita semua. Kita masih lagi di bawah tajuk kelebihan tidak beruzlah, ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Adapun mengambil manfaat itu, di antara kelebihan tidak beruzlah, di antara kelebihan tidak beruzlah ini, bagi mereka yang mempunyai ilmu, maka dengan cara dia tidak beruzlah, orang boleh dapat manfaat daripada ilmunya. Yang disebut dalam kitab kita ini an-naf'u lin-nas bimalihi aw badanihi walintifa'i bin-nasi bil kasbi wal 'amilah wal muamalah, iaitu memberi manfaat kepada manusia sama ada dengan sebab hartanya ataupun dengan badannya. Dia beri tolong orang, kalau dia beruzlah maka orang tak dapat manfaat daripada pertolongan dia. Tapi kerana dia tidak beruzlah, dia boleh tolong orang. Orang susah dapat senang disebabkan dia dapat tolong. Dia ada kenderaan, orang ni tak ada kenderaan, jadi dia boleh bawa orang ni pergi rumah, pergi hospital. Dia boleh bawa orang ni pergi ke klinik. Kalau tak ada dia, bagaimana keadaan orang ni terlantar dan barangkali bertambah sakit dan boleh membawa kepada maut. Jadi dia memberi pertolongan, terpaksa bergaul. Kalau pakat semua orang bersuluk, kalau orang sakit, mati begitu sajalah. Oleh sebab itu, ada manfaat bersuluk dan ada manfaat boleh bergaul dengan manusia. Kalau manusia memerlukan pertolongan dia, dengan dia memberi pertolongan itu menghampirkan dia kepada Allah, maka dia kena beri pertolongan. Kalau dia seorang doktor, kalau beruzlah, tak ada orang nak rawat pesakit,
Tak ada orang yang nak merawatkan pesakit, maka doktor ini perlu bergaul dengan manusia untuk memberikan khidmat. Sebagaimana di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ada yang berniaga. Dan ada di kalangan muslimat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi jururawat, merawat bala tentera Islam di dalam medan peperangan. Maka semua ini adalah memberi manfaat, dan tujuan mereka ini adalah untuk menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua golongan. Ada golongan yang mana dengan cara dia beruzlah membersihkan hati dia. Dah bersih, campur dengan manusia. Tak boleh beruzlah sampai mati beruzlah. Itu bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengambil manfaat itu maka iaitu seperti ia berusaha pada menghasilkan belanja dirinya, iaitu dia pergi bekerja supaya dia dapat wang ataupun dapat gaji, maka dia tidak meminta-minta kepada orang lain. Bahan siapa meminta-minta sedangkan ianya boleh bekerja, maka besok di akhirat tidak ada seketul daging pun di mukanya. Begitu hina di hadapan Allah Ta'ala. Bagi mereka yang meminta-minta sedangkan dia boleh bekerja, dia boleh berusaha, maka besok dia datang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada seketul daging di mukanya. Ini menunjukkan bahawa begitu hina sekali. Islam menyuruhkan tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Mana orang Islam memberi, bukan orang Islam ni minta sedekah. Malu kita tengok orang Islam minta sedekah. Dalam minta sedekah, minta bantuan, kadang-kadang menipu. Minta derma, kadang-kadang menipu. Menipu. Ini yang jadi sedih kita. Yang minta derma, tulis itu mahat tahfiz, surau dan sebagainya. Daripada pagi sampai malam, rupanya menipu. Menipu. Satu sim pun madrasah tu tak dapat. Madrasah pun kadang-kadang madrasah tu pun tak ada. Ada madrasah Arwah Sak Puat. Saya jumpa orang minta derma di Bagan Datuk. Ketika mana saya mengantar anak saya sekolah Bagan Datuk, saya singgah satu gerai makan tengah hari. Dia minta derma. Saya tanya, kau duduk mana? Sekolah mana? Ustaz Puat dah meninggal, saya kata. Kau salur kat mana ni sekolah ni? Sekolah mana kau salurkan? Dia pun dah tu letak tabung pula tu. Saya kata, tahu tuan kenal? Saya orang Melaka, dia saya tahu. Saya orang Melaka. Saya duduk Melaka, saya tahu. Ada wujud atau tidak sekolah ni lagi. Jadi orang bagi sumbangan, dia pun collect. Nun sampai Bagan Datuk. Hujung nun lah. Last kali laut. Last kali laut. Nun dekat dengan kampung Zaid Hamidi nun. Bagan Datuk nun. Sekolah saya lama dulu. Ini minta-minta tapi bukan sampai kepada orang ni. Kutip sekolah untuk arwah Ustaz Puat punya sekolah. Minta kutip dekat family store. Ditangkap. Saya tanya, adakah ini disalurkan kepada sekolah ni? Sekolah ni tak ada. Masuk dalam poket. Masuk dalam poket. Malu kita. Muka macam sedih. Muka depan family store. Pakai kopiah, pakai jubah. Lepas dan tempoh pula, besok kutip lagi. Malu kita. Orang tengok, adakah ini orang Islam buka sekolah, buka madrasah, minta ke orang. Kalau sampai, tak apa, ini tak sampai. Tidak ada rasa malu dan tidak ada rasa bersalah, tidak rasa berdosa. Allahu Akbar. Ini yang kita sedih. Bukan kita tak mau derma. Tapi kalau derma kepada orang yang tidak sampai kepada tempat dia, ialah niat kita tetap tak ikhlas.
Tetapi kalau kita membantu orang yang membawa kepada jalan yang tak betul, maka kita pun sama lah. Apa seorang makcik kena tangkap depan Maybank Bukit Palah, satu sen pun tak, sekolah pun tak wujud, sekolah tahfiz. Sekolah tahfiz di Selangor tidak wujud. Dia kutip begitu lama depan Maybank Bukit Palah. Dah tu buat muka sedih. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, banyak kerja lain. Jangan bekerja yang halal, jangan bekerja yang membawa kepada haram. Oleh sebab itu kitab kita diajar dalam kitab Syairus Salikin membahaskan halal dan haram, satu tajuk khas. Kemudian baru diajar adab makan. Memang waktu makan baca bismillah dengan tangan kanan, tetapi tak memastikan yang dimakan itu halal ataupun haram ataupun syubhat. Betul bismillah, tetapi benda itu tidak halal, benda itu syubhat. Islam mengambil kira dalam bab ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, adapun mengambil manfaat itu, apa maksud mengambil manfaat? Bergaul dengan manusia ni dapat manfaat, maka iaitu huraiannya seperti ia muktasib, iaitu orang yang berusaha ini pada menghasilkan belanja dirinya untuk diri dia, atau belanja orang yang wajib atasnya nafkahnya, iaitu di bawah tanggungan dia. Ibda' biman ta'ulu, hendaklah kamu mengutamakan orang yang di bawah tanggungan kamu. Itu hadis Nabi SAW, iaitu isteri dan anak-anak, gitu. Jangan kita ada belanja pula kita bagi habis untuk orang lain. Anak bini makan tidak, tak betul, tak ikut sunnah Nabi SAW. Ibda' biman ta'ulu, di bawah tanggungan kamu mesti utamakan berbanding dengan orang lain, yang membawakan kepada mendirikan agamanya. Itu yang dia punya fokusnya. Kita berusaha, kita bekerja adalah bertujuan untuk menegakkan agama Allah, menegakkan agama Allah. Kita berikan belanja, itu menegakkan agama Allah, iaitu kita ikut sunnah Nabi SAW. Dengan badan kita sihat, kita berikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita, anak-anak kita berjaya, anak kita menyampaikan ajaran Allah. Orang Islam berpengetahuan tinggi, orang Islam dipandang mulia kerana mereka berpendidikan. Kalau tak diberikan belanja, macam mana mereka nak meneruskan pembelajaran? Kalaulah tak cukup duit, macam mana nak meneruskan pembelajaran? Oleh sebab itu Al-Imam Syafi'i menyebut, sittatun saumbika bitafsilin akhilan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, kamu tidak akan mencapai ilmu melainkan dengan 6. Di antaranya zakaun, iaitu pintar. Jadi orang Islam mesti melatihkan jadi pintar. Jangan orang Islam ni kerja isap gam je. Mana nak jadi pintar? Isap gam, makan air sekarang. Isap gam itu macam kat duyung ada seorang naik motor. Dah lama dah saya tak nampak dah. Saya tanya anak saya Muhammad, lama tak nampak budak ni. Kau tidak ada je lah. Amat gam. Budak sekolah isap gam. Hancur. Zakaun wa hirsun, dan perlu tamakkan menuntut ilmu. Pada bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Wa bulghatun, mesti ada duit. Kalau orang tak ada duit, macam mana nak membeli kitab, nak menyambungkan pembelajaran? Islam menyuruh sedemikian rupa, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i, wa tuluz zaman, mesti ianya berterusan, lama mengaji. Nak jadi alim 2 setahun nak jadi alim tak ada. Pandai ceramah dah panggil ustaz dan tuan guru. Tak boleh. Tak tahulah ilmu laduni. Tapi hukum adatnya
belajar ni mesti lama. Mestilah lama. Dan seterusnya lagi. Wa irsyadul ustaz, dan menuntut ilmu ni mesti ada orang yang tunjuk dia. Dia tidak boleh berpandu kepada dengan internet dan apa semua, tidak ada yang menunjuk, dia tak akan dapat ilmu itu dengan sebenarnya. Kalau ada pun ilmu ni, dia jadi sesat. Dia jadi sesat. Dan seterusnya lagi. Dan membawa kepada menguatkan ibadatnya. Dia bila ada rezeki, ada belanja, jadi dia boleh makna beribadat dengan baik. Ada pakaian untuk menutup aurat, dan cukup makan. Kejap ada, kejap tak ada suara ni. Dan seterusnya lagi, maka demikian itu tiada dapat ia. Semua ni tak akan dapat, melainkan bercampur dengan manusia. Melainkan terpaksa bergaul, nak mencari rezeki dan sebagainya, perlu bercampur dengan manusia. Tetapi telah kita bahaskan pada pengajian yang lepas, hendaklah kita menjaga adab-adab ketika bekerja. Niat bekerja tu kerana Allah, dan jangan kita menipu, jangan kita mengelat, dan jangan kita cuai dalam melaksanakan perintah Allah. Kalau semayang, kenalah awal waktu. Semayang ni kalau boleh berjamaah, kena jaga. Oleh sebab itu dalam kitab kita ni, iaitu semayang Jumaat dan juga semayang jemaah, ianya tidak boleh diabaikan. Walaupun kita bergaul, maka tidak boleh disampingkan perkara tersebut, kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki kepada kita. Kena ingat Allah. Kena ingat Allah. Dan seterusnya lagi. Tetapi jika dapat akan ia demikian itu dengan tiada bercampur dengan manusia, serta mudah akan ia demikian itu dengan tiada berusaha, maka bersunyi sendirinya dengan berbuat itu afdal daripada bercampur dengan manusia. Ni orang pencen boleh lah. Gaji pun banyak kan. Dah lama dah bercampur. Sekarang umur dah 60. Sejak daripada kecil, daripada main guli, main gasing, sampai zaman gadget ni dah lama dah bercampur dengan orang. Duit pun ada, beruzlah itu baiklah untuk bekalan dia akhirat. Kalau nak main Facebook juga dah tua-tua ni, habislah. Nak pergi jumpa kawan-kawan naik basikal sama-sama, umur Pak Cina dah 60. Beli basikal 5,000. 5,000. Rim saja dengan tayar 500. Kira murah lah tu. Kalah lagi harga tayar Toyo apa? Lagi mahal. Dah tua macam orang muda. Malam-malam pergi naik basikal. Sampai mana? Alur Gajah. Sampai Alur Gajah. Balik pukul 3 pagi. Ini tak manfaat. Ini bergaul ni tak beri manfaat. Tak beri manfaat. Orang malam beribadat, malam pergi naik basikal. Allah suruh malam berehat. Wa ja'alna al-laila libasa. Dan Allah jadikan wa ja'alna an-nahara ma'asha. Waktu malam ini ialah waktu kita berehat dan siang mencari rezeki. Kalau malam-malam pergi naik basikal, bila nak beribadat? Malam beribadat. Adakah kita naik basikal malam-malam jadi sihat? Malam-malam pergi main futsal, malam-malam main badminton, malam pergi beribadat. Waktu maghrib ni pergi main badminton. Lama paru-paru lembab. Terus dah malam mandi balik, jarang orang sihat. Yang sihat tu alhamdulillah, tapi jarang orang sihat. Mula-mula dia sihat. Yang saya tengok lah, mula-mula sihat, tapi lama-lama dia tak sihat. Kerana kerap. Sebab Allah dah jadikan siang ma'asya. Nak hidup ni ialah siang. Nak jogi-jogi apa siang. Bukan malam-malam ialah waktu beribadat dan waktu kita berehat.
bukan waktu pergi kayuh. Kalau kita habiskan masa di sedemikian rupa, habislah ibadat kita, habislah kita menuntut ilmu. Habislah menuntut ilmu. Allah tidak akan menjadikan sesuatu yang menyalahi fitrah. Kalau kita menyalahi fitrah kita, maka dia jadi lain macam. Kita akan menjadi orang yang rugi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan seterusnya lagi. Dan yang ketiga pula, faedah bercampur dengan manusia itu at-ta'dibu wat-ta'addubu, yakni mengajar adab dan belajar akan adab. Jadi kita bergaul kerana nak ta'dib, iaitu mengajar adab. Diambil daripada kalimah addaba yu'addibu, ta'dibun, sebenarnya mendidik, mendidikkan, ditakdibkan dia, maka hendaklah kita didikkan dia, kita ajar dia. Apa cara ajar ni? Macam-macam cara. Jadi kita bergaul dengan manusia, yang dimaksudkan manusia di sini ialah guru yang mursyid. Dan juga kita wat-ta'addubu, ta'addub ini diambil kalimah ta'addaba di atas wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, ta'addaba yata'addabu ta'adduban. Kalau mengaji matan bina disebut bina takalluf. Apa dia? Ta'addaba takallama yatakallamu takalluman, ta'addaba yata'addabu ta'adduban, takallama yatakallamu takalluman, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Macam orang nak bercakap, maka dia fikir dulu nak cakap, dia akan jadi bersungguh-sungguh. Ana atakallam, saya bercakap ni, mana dia bersungguh-sungguh nak cakap. Dia susun ayat, apa dia nak sebut ni dia susun. Tu orang mutakallim. Begitu orang yang beradab ni, ta'addub, dia menyusahkan, memberatkan diri dia untuk mengetahui apa itu adab. Itu mana ta'addub diambil kalimah ta'addaba yata'addabu ta'adduban, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Begitu juga ta'addaba yu'addibu ta'dib diambil daripada atas wazan fa'ala yufa'ilu taf'il, yang memberi maksud banyak beradab. Banyak beradab kerana timbangan fa'ala memberi maksud li taksir, banyak. Wa zakir banyakkan beri peringatan. Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kerana peringatan itu memberi manfaat. Jadi kalimah zakara yudzakiru, tazkir, banyak ingat gitu. Tu mana ta'dib. Apa maksud yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali ini, iaitu yang ketiga at-ta'dibu wat-ta'addubu. Maksudnya dia kata, dan murad dengan belajar adab itu, murad di mana yang dikehendaki, arada yuridu iradatan, iradah berkehendak, murad iaitu dikehendaki, iaitu isim maf'ul. Dan murad yang dikehendaki dengan belajar adab itu, apa dia? Imam Ghazali huraikan, iaitu belajar adab yang menyucikan hati daripada segala sifat kejahatan di dalam hati. Jadi belajar adab ialah belajar yang ilmu yang membersihkan hati, membersihkan daripada sifat-sifat mazmumah gitu. Dia memerlukan guru yang mursyid, diajarkan segala adab-adab. Oleh sebab itu asas kepada agama ini ada 4. Yang pertama al-aqidah. Kalau akidah tidak benar-benar rasikhah ataupun benar jazim, masih lagi
kurang yakin kepada Allah, masih lagi tak apa yakin dengan apa yang telah Allah wahyukan, hukum Allah ni sesuai tak sesuai, mana tak yakin lah. Kita tak yakin dengan Allah. Kalau tak yakin dengan Allah, tak yakinlah diri kamu. Tak yakin kamu itu ada. Tak yakin diri kita ni ada ni, itu tanda Allah ada. Tak yakin lagi Allah ada. Quran yang kamu baca menunjukkan bahawa Allah itu ada. Allah itu maujud. Kalau Allah tidak maujud, Allah tidak wujud, bagaimana adanya kalam Allah? Bagaimana ada kalam Allah? Apa bukti Allah maujud? Allah ni sifat nafsiah wujud, buktinya Quran yang tidak berubah sampai sekarang. Tak ada orang jemu baca Quran, tak ada orang jemu baca surah Fatihah dalam semayang. Dia kata saya ni jemu dah ustaz, nak tukar surah lain. Sebab dia sesuai dengan fitrah manusia. Melayu ke dia, India ke dia, Cina ke dia, orang putih ke dia, Arab ke dia, ataupun apa bangsa, baca surah Fatihah. Tak ada pun bangsa lain bila masuk Islam jemu baca surah Fatihah. Tak ada. Ini menunjukkan kalam Allah. Dari sudut fitrahnya boleh diterima. Qul huwallahu ahad, dah lama kita baca, tak nak jemu baca pun. Qul huwallahu ahad. Kerana ia adalah kalam Allah. Kalam Allah. Kalam Allah yang diturunkan oleh Allah Ta'ala menerusi malaikat Jibril alaihi salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan mukjizat. Yang kedua, al-ibadah, asas agama. Akidah bagus, mengaji kerana kitab akidah, ngaji kitab akidah, tapi ibadat tidak bertambah, mana tak berakidah. Orang yang berakidah semakin yakin kepada Allah, semakin tunduk kepada Allah. Orang yang berakidah semakin dia yakin kepada Allah, semakin dia patuh segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dia rindu nak bertemu dengan Allah. Sebab sudah tahu sifat-sifat Allah dan ingin bertemu dengan Allah. Macam kita tahu sifat orang. Sifat begini, maka satu hari kita ingin juga jumpa. Kita mendengar ceramah orang, selalu tengok dalam YouTube, tiba-tiba Masjid Tengkera panggil penceramah ni. Jeffrey pun iklan. Orang kata, wah ini dalam ustaz dalam YouTube ni. Sebelum ni dengar kalam je, dia ingin bertemu, bertemu. Kita dah lama dengar kalam Allah. Adakah tidak rasa nak bertemu dengan Allah? Kalaulah contohnya seorang penceramah yang hebat nak ceramah di Tengkera ni, kita kena fikir pula parking kat mana nak pergi Tengkera ni. Kalau bawa kereta tak ada parking, kena naik motor, kena datang awal. Fikir begitu. Bagaimana kita di hadapan Allah Ta'ala? Adakah boleh di hadapan betul ataupun ujung-ujung besok di akhirat? Ini orang yang berakidah. Kenapa? Dia beriman kepada Allah. Adakah Allah pandang dia dengan pandang rahmat ataupun tidak? Gitu. Allahu Akbar. Ibadah. Yang ketiga, wal muamalah. Iaitu berinteraksi. Muamalah mestilah cara Islam. Cara kita bergaul dengan manusia, cara kita bermuamalah dari sudut harta, iaitu jual beli. Jangan ada sistem riba. Kalau lah akidah bagus tapi sistem riba, sama aja Syekh, dia kata. Tak sama. Riba jual beli. Wa halallahu al-bay' wa harrama ar-riba. Allah sebut mereka menyamakan jual beli dengan riba. Allah jelaskan, iaitu Allah halalkan, wa halallahu al-bay', Allah menghalalkan jual beli, wa harrama ar-riba. Jelas ayat Quran. Maka ada perbezaan di antara riba dengan jual beli. Orang yang berakidah, muamalahnya dipastikan. Dari sudut pinjam meminjamnya macam mana, dari sudut sewa menyewanya macam mana, sistem pawahnya macam mana, semua ini diambil kira. Barulah mereka ini benar-benar betul akidahnya. Kalau ngaji kita akidah, berpuluh-puluh kita akidah, tapi dari sudut muamalah wadiahnya tak betul, ijarahnya pun tak betul, semua jual beli tak betul, tak sempurna lagi, belum kenal Allah.
Kenal hanya di mulut, tapi tak kenal sampai kecap dalam hati. Bahasa Jawi lama sebut, iaitu orang petani. Kecap dalam hati, mana tetap di dalam hati, iaitu Allah Subhanahu wa taala lah Tuhan yang menjadikan kita. Dan yang keempat, wal akhlaq. Wa akhlaq. Ini yang dibahaskan, akhlak, iaitu akhlak kita. Maka diajarkan tentang akhlak, diajarkan tentang sifat-sifat yang baik. Maka guru yang mursyid ini dia merangkumi semua ilmu. Dia boleh mengajar akidah, dia tahu bab fiqh dia tahu, dan dia tahu dari sudut ilmu akhlak, baru boleh jadi mursyid. Kalau kita tanya dalam bab hukum fiqh, macam mana ni Tuan Syekh? Oh, ana bab fiqh tak erti. Bab tasawuf hebat. Ana bab tasawuf boleh. Bab cerita alam jabarut, alam lahud boleh. Alam nasud. Tahu. Tapi bab fiqh macam mana? Ini kita kata rukun qauli ke rukun fi'li. Oh, yang ana tak tahu satu aruk. Macam mana nak mengajak orang, nak menunjukkan jalan yang betul, sedangkan dia tidak ada ilmu fiqh. Tak ada sejarah dalam dunia guru yang mursyid dia tak tahu ilmu fiqh. Sebut siapa nama? Al-Imam Junaid, ulama hebat. Al-Imam Al-Ghazali, hebat di sudut ilmu fiqh, mengarang banyak kitab beliau. Di antaranya Al-Wasit, Al-Basit, Al-Wajiz. Kitab-kitab yang muktabar. Kemudian mengarang kitab tauhid, lagi banyak. Al-Munqis minad dalal, menyelamatkan daripada kesesatan. Al-Iqtisad fil i'tiqad, berhati-hati dalam beriktikad. Usulul Arba'in, Al-Arba'in fi Usuluddin, sekarang pun dah ada terjemahan dah. 40 Arba'in, Kitabul Arba'in fi Usuluddin. Ada 40 bab dibahaskan berkaitan usuluddin. Sekarang pun dah ada orang terjemah. Masalah terjemah ni ialah terjemah. Ada orang terjemah dia tak apa faham, dia tinggal. Berbeza kitab Jawi lama, dia terjemah betul. Kitab Jawi lama kalau dia terjemah macam kitab Ihya. Syekh kita ni ambil kitab Ihya, betul sebiji. Dia tak ada ubah, tak ada tinggal. Terjemah moden ni dia tak apa faham, dia tinggal. Banyak kitab, contohnya At-Tazkirah Imam Qurtubi, peringatan yang bagi orang mati ni. Kitab dia tebal, 100 lebih jual. Tazkirah tebal. Mana dia tak faham, dia tinggal. Dan kita itu bukan terjemahan kitab Imam Qurtubi. Dan kadang-kadang dia olah bahasa dia tak faham. Dalam bahasa Arab dia olah bahasa bagi olah bahasa dia. Bila saya baca, ternyata penterjemah tak faham bahasa Arab. Tak faham bahasa Arab. Lain disebut, lain diterjemah. Itu sebab saya lebih berminat kitab lama. Sebab mereka ini diyakini keilmuannya. Mengaji bukan sehari. Mengaji berpuluh-puluh tahun. Mempunyai sanad yang sampai kepada pengarang kitab. Kulit-kulit. Sekarang mana ada orang ngaji kulit ke kulit? Sekolah? Tak ada. Universiti? Lagi tak ada universiti. Main PowerPoint ni belakang sekarang. Anak-anak kita masuk universiti. Belajar usul fiqh. PowerPoint ni. Macam mana nak faham? Fiqh pun belajar PowerPoint. Tafsir pun PowerPoint. Ambil sikit. Alim. Kemudian ambil master pun juga begitu juga belajar. Kemudian bagilah tajuk kajian kitab, contohnya saya ambil bahagian Usuluddin, kajian menerusi kitab Sayrus Salikin. Kajiannya ialah Masjid Tengkera. Kita sebut ada beberapa masjid pengajian kitab Sayrus Salikin. Dari sudut kepahaman dan pelaksanaannya.
bagi penduduk negeri Melaka. Master dia tak boleh besar. Dia tak boleh tajuk besar. Mas, tanya temu ramah lah Imam Alias, tanyalah Jeffrey selalu buat rakaman, tanyalah 2-3 orang, adalah. Kemudian dapatlah master. Senang saja. Kemudian semua PhD. Kan? Tajuk besar sikit. Adakah dia memang mendalami? Belum tentu. Berbeza ulama dulu. Ulama. Saya bukan nak memperkecilkan. Saya pun melalui 2 aliran. Belajar dulu kita pun. Saya pengkhususan tentang kehakiman. Betul. Kehakiman. Tajuk saya ialah qarinah dalam pensabitan hudud. Iaitu tanda-tanda, alamat-alamat yang boleh mensabitkan hukuman hudud. Contohnya, orang mencuri sekarang ni tak ada saksi. Nama pun curi. Kalau ada saksi curi, dah lama kena lepuk lah. Nama pun curi kan. Bila orang tanya, ada saksi? Kalau hakim tanya, ada saksi? Memanglah tak ada saksi. Kalau ada saksi, dah lama lah kena tangkap. Orang kata tu pun curi. Mari kita saksi, 2 orang saksi. 2 saksi. Kamu memang sah curi. Kena tangkap, memang kena lepuk dah. Adakah curi ni mesti 2 orang saksi? Ataupun cukup dengan qarinah? Iaitu ada tanda-tanda dari sudut cop jarinya, jejaknya, dan ada tahap bahan-bahan ni. Adakah boleh membuktikan? Itu adilnya Islam. Kalau begitu ramai orang terlepas lah. Ini disebut dalam sistem kehakiman iaitu qarinah nama dia. Sebagaimana berlaku di zaman Nabi SAW mencuri unta di tempat ternakan unta zakat, Harrah nama dia. Kalau kita pergi Madinah, ada satu tempat nama Harrah, pergilah tanya. Harrah ni sekarang ni bangunan hotel. Dulu tempat tu adalah tempat ternakan binatang-binatang zakat. Bila contoh kita keluar zakat, 40 ekor kambing, keluar seekor. Kambing ni mana diternak? Jadi pusat zakat di zaman dulu belalah. Dan dia akan membiak. Itu makna duit zakat boleh dikembangkan. Duit zakat boleh dikembangkan, duit baitul mal boleh dikembangkan, duit wakaf boleh dikembangkan. Kita perkembangkan duit wakaf, bukan statik begitu. Tapi kaum Urainah pergi curi unta ni. Bila curi unta, tak ada saksi. Penjaga unta pun dibunuh. Tak ada saksi. Tapi bagi Allah Akbar, Allah Akbar.
ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dalam kes yang berlaku tersebut, Nabi SAW telah mengutuskan Qurs Ibn Jabir radhiyallahu anhu, beberapa pemuda yang lain yang pakar mengesan jejak. Jadi nampak jejak ni, dia tahu dekat mana golongan Urainah ni sekarang, Uraniyin ni sekarang dia dah sampai mana. Hebat. Maka dia tahu sekarang ni kat mana ni. Dia tengok jejak saja dia dah tahu. Maka diperintahkan tahan tempat sekian-sekian. Dan Nabi SAW telah menjatuhkan hukuman qisas dan juga hukuman murtad yang pertama dalam Islam. Ini contoh. Kita kembali balik hukum. Ada pembahasan kitab tasawuf kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, iaitu belajar adab, dia kata, supaya bersifat dengan sifat kepujian. Supaya kita bersifat dengan sifat kepujian, kita tinggalkan perkara maksiat. Bila kita tinggalkan perkara maksiat, di antara perkara maksiat yang disebut oleh ulama, kullul ma'asi karriya wa kaghibatin wa nahwi dhalika bi ikhtilatika hasala. Semua maksiat ini seperti riya, seperti mengumpat, atau seumpamanya, ianya juga berpunca daripada berkawan. Ia akan terhasil bi ikhtilatika hasala, ay hasala bi ikhtiyatika, iaitu terhasil disebabkan kamu bergaul. Jadi kalau nak bergaul, bukan sebarang orang kita bergaul. Gaul dengan orang yang boleh membersihkan hati kita. Disebut Tuan Syekh kita, bukan sebarangan orang kita berkawan. Bergaul, tetapi bergaul dengan orang yang boleh membersihkan hati kita. Iaitu disebut tiada dapat yang demikian itu melainkan dengan bercampur dengan ahli tariqah. Bercampur dengan ahli tariqah, orang yang ada jalan nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tariqah, tariq, sirat, manhaj adalah maksud yang sama. Contoh zaman sekarang tak sebut tariqah, kami ada manhaj. Dia kata, kami ada metod, sama aja. Cara dia kata, dalam manhaj usrah kami, ini dia. Jadi barangkali lingkungan zaman sekarang ni, dia ada nakib, buat usrah. Tariqah dia lah. Itu tariqah dia. Sama dia mursyid tak mursyid, tapi dia ambil sistem tasawuf. At-tariqah ataupun al-manhaj. Al-manhaj usrah kami, ini dia. Mula-mula iaitu setiap ahli diwajibkan menghafal surah Saf, surah Yasin contohnya. Ya, tariq. Kemudian ada program untuk zikir, baca maksurat. Maksurat Syekh Hasan Al-Banna ni, maksurat ni betul-betul diambil daripada dalam tariqat As-Sazuliyah. Hanya dia pindah sedikit. Ada tawassul tu ditinggalkan, tawassul kerana khilaf. Kemudian ditambah doa rabitah. Dalam tarikat ada doa rabitah. Allahumma inna hazil qulub qad istama'an mahabbatik waltaqat ala ta'atik. Itu mana adalah hadis. Doa itu adalah doa golongan tarikat yang menyatu padukan hati. Oleh sebab itu kita ada Rabitus Syarifah nama dia. Dalam ilmu tarikat, bila kita nak berzikir, kita merasakan gabungan hati sesama kita sehingga bertemu kepada Tuan Syekh. Tuan Syekh ini bersambung kepada gurunya dan gurunya sehinggalah Nabi SAW, Nabi SAW sampai Jibril, Jibril terus kepada Allah. Ini nama Rabitah daripada. Bukan makna dia baca Rabitah, Allahumma inna hazil qulub qad istama'at ala mahabbati waltaqat ala ta'ati wa tawahhada ala nusrati syari'atik fawasfiqillahumma rabitataha wa adiwuddaha. Tapi orang yang aminkan pun semua ni,
sekadar baca dan tidak mempunyai apa tujuan dibaca. Oleh sebab itu sama-sama usrah, sama-sama tikam. Ramai orang buat usrah, lama buat parti ni, buat parti ni. Lama tikam dia. Dulu baca. Dulu baca semua ni. Semua baca maksurat. Doa rabitah. Tapi tak tahu apa baca. Beli buku, baca. Buat usrah. Lama berpecah. Buat sekumpulan lain, buat kumpulan lain, buat kumpulan lain. Dah berkumpulan, hantar pula orang ni. Sebut macam-macam aib. Dulu kamu yang baca doa rabitah. Allahumma inna hadhil qulub, ini hati-hati, qad ijtaman ala mahabbatik, bertemu di atas cinta kepada engkau. Macam mana nak sampai cinta ni? Ini yang penting guru mursyid. Ini yang penting guru mursyid. Kalau dia tidak dipandu oleh guru mursyid, ini menyebabkan anak-anak buah ni ianya akan bercelaru. Usrah tapi berpecah usrah. Orang ni buat usrah lain pula, orang ni usrah lain pula dah. Baca doa sama. Saya masa di Mesir dulu, apabila Ikhwanul Muslimin ada, saya pernah hadir dalam satu usrah ni untuk mendapat ijazah sampai kepada Syed Hasan Al-Banna dan menunjukkan silsilah dari sudut zikirnya. Macam mana nak zikir, macam mana nak kita amalkan al-maksurat, wazifatul sughra dengan al-wazifatul kubra. Itu kena ada itu, sebab kita mesti ada silsilah, bukan beli di kedai kita amalkan apa semua, lama bercelaru di antara kita. Ini disebut dalam kitab kita mestilah guru yang mursyid. Sebagaimana kalau kita belajar kitab Hidayatus Salikin, macam mana kita nak berzikir? Kalau orang bukan ahli, dia kata kita Hidayatus Salikin, ada syirik. Kerana bila nak berzikir terpandang muka guru, hendaklah pandang muka guru. Dia tak faham. Ustaz-ustaz pun tak faham. Ustaz-ustaz pun tak faham. Kalau dia bukan ahli tariqah, dia tak faham. Di dalam ahli tariqah disebut kunu ma'as sadiqin. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, hendaklah kamu sekalian ma'as sadiqin, bersama orang yang sadiq. Kita bergaul, bercampur dengan orang yang benar. Guru kita ni adalah guru yang mursyid, maka kita terpandang guru yang mursyid, yang sadiq. Jadi kita nak jadikan teman kita, maka terpandang pada guru silsilah sehingga Nabi SAW dan Jibril terus kepada Allah. Kerana itulah limpahan rahmat turun, ataupun disebut dalam ilmu tasawuf nafahat minallah, limpahan rahmat, hembusan rahmat daripada Allah Ta'ala. Bila dihembuskan dengan hembus, semua orang dapat. Ini guru yang mursyid. Ada orang tambah zikir tu, sebab dia pun tak pernah mengaji kita Hidayatus Salikin. Bila bab tu, ini tak boleh ni, syirik ni, dia kata. Dah tu dia jual, Jakim kata haram ni. Bila balik Jakim kata haram, ini tak boleh ni. Maka dia dah bercampur dengan Wahabi dia. Dia bercampur Wahabi. Sebenarnya dia tak ilmu. Dia tak tahu. Sama balik kitab kita. Dan ahli suluk. Suluk ini istilah dalam ilmu tasawuf. Ada orang sampai satu tahap al-wasil, betul-betul sampai al-wasilu kummal namanya. Memang dah sampai yang paling sempurna, kedudukan yang tertinggi. Ini orang al-wasil, wali-wali Allah, sebagaimana Nabi SAW dan juga para sahabat. Kenapa para sahabat ni tidak ada karamah? Kita kata cerita wali, keramat syekh ni, keramat. Tanpa para sahabat kita tak, kenapa tak sebut keramat Sayyidina Abu Bakar, keramat Sayyidina Umar, keramat sebab apa? Orang tanya kepada Imam Abu Hasan As-Sazuli rahimallahu ta'ala, kenapa para sahabat di zaman Nabi SAW tak ada keramat? Jangan kita dengar cerita syekh ni, Habib ni, belum kita dengar keramat Sayyidina Abu Bakar. Sebab apa?
Kerana para sahabat berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di zaman Nabi. Maka kalau keramat ni ada, manakah yang lebih mulia? Bersama dengan Nabi ataupun keramat lain? Mestilah keramat kemuliaan sama dengan Nabi. Kerana bersama dengan Nabi itu, itulah kemuliaan yang lebih besar daripada dizahirkan keramat yang lain. Sebab kita ini tidak berada di zaman Nabi, maka dizahirkan kepada para wali ini karamah supaya kita dapat bersama-sama dengannya dan mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu karamah yang disebut oleh Imam Abu Hasan As-Sazuli dalam kitab beliau, iaitu dalam kitab paling masyhur dalam kitab, bukan dalam kitab hikam, ada satu sebab Imam Abu Hasan Imam Ibn Atta' Sakandari ni banyak kitabnya, nanti saya ingatkan. Ada satu beberapa kitab yang dikarang oleh para alim ulama, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sama balik kitab kita. Di sana ada dinamakan As-Salikun. Salik. Salik ni juga terbahagi pada 3. Ada As-Salikul Majzub, ada Al-Majlub Salik. As-Salikul Majzub, dia berjalan sekarang ni sehingga dijazbahkan oleh Allah. Contoh, Allah berfirman, uzkuruni azkurkum. Ingatlah aku, nescaya aku ingatkan kamu. Jadi orang yang berjalan menuju kepada Allah ni dizikir sehingga Allah jazbahkan dia. Allah tarikkan dia, merasakan kelazatan, keseronokan, dinamakan As-Salikul Majzub nama dia. Orang sebut, ni Syekh Majzub, orang kata. Syekh Majzub. Kalau sepanjang tahun, sepanjang hidup dia terkencing depan orang dia, itu bukan majzub. Orang jazbah ni, jazbah kerana merasakan kelazatan sehingga tidak terpandang kepada makhluk, tapi dia tidak lama. Apabila dinaikkan satu tahap, Al-Majzubus Salik nama dia, telah dijazbahkan dan terus berjalan menuju kepada Allah, dia jadi orang seperti biasa. Mana dalil majzub ni? Uzkuruni azkurkum. Kalau kita ingat Allah, maka Allah ingatkan. Ini majzub. Kerana kita sekarang kuat ibadat, maka Allah pandang rahmat, rasa seronok, rasa lazat. Begitu. Dipandu oleh siapa? Oleh Syekh. Syekh ajar kita peringkat. Ini peringkat bagi awak ni, kena banyak bertaubat dulu. Sebab awak banyak dosa. Dan guru yang mursyid, apabila ia melihat benda-benda yang mengaibkan, hendaklah disembunyikan. Contoh, dia nampaklah Allah bukakan hijab. Dia nampak anak murid ni, guru mursyid. Tak mustahil guru mursyid Allah berikan. Oleh sebab itu, di antara tanda-tanda guru yang mursyid yang boleh dipercayai, ayyastura mattala alaihi min uyubil muridin, iaitu menyembunyikan apa yang dia disingkapkan tirai sehingga nampak keaiban muridnya. Dia akan sebut, banyakkan selawat Syekh, banyakkan istighfar. Begitu. Itu guru mursyid. Ni banyak buat maksiat ni. Macam-macam awak tengok ni. Dia kata, daripada dulu sampai sekarang nak tengok juga. Allah, kita kata. Ini guru mursyid. Guru mursyid. Dia boleh tahu kita ni tengok apa. Allah bukakan. Kerana dia nak pandukan kita kepada jalan yang benar. Maka hendaklah dia menyembunyikan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Belajar dengan ahlus suluk, iaitu disebut as-salik, berjalan. Dia berjalan-jalan, bila sampai dah tahu jalan ni, dia rasa seronok. Macam kita tengok, betul lah jalan ni, betul. Tadi kelang kabut kita, betul ke ni, betul ke, tak betul ke, betul ke? Ustaz, betul ke ni? Kalau Jeffrey bawa kereta, betul Ustaz, betul ni. Tengok-tengok, betul ni, betul. Betul. Dah sembang lain dah. Rasa dah seronok kan. Begitulah orang as-salik ini, apabila dia terus, Allah berikan terus cahaya kepada dia.
petunjuk, oh dia rasa seronok. Tu sebab kalau dia beribadat sepanjang malam kerana telah dia dapat seronok, beratus-ratus rakaat pun dia tak ada rasa apa, kerana dia seronok. Macam kalau kita terasa seronok macam mana, begitu juga dia boleh berpuasa, dia boleh buat apa ibadat-ibadat ni, rasa seronok ni. As-salik al-majzub nama dia, as-salikul majzub. Uzkuruni azkurkum, uzkuruni azkurkum. Dan ahlus suluk dengan belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu tasawuf. Tasawuf ini memberi maksud membersihkan batin daripada segala aib, seperti dengki, hasad, nak sentiasa dipuji, sifat takabur, riak, cepat pemarah. Kalau dulu cepat pemarah, masuk zikir pemarah lagi kuat, tak betul lah. Marah kerana hak boleh, tapi kalau marah kerana orang sepakkan selipar kita, ataupun marah aku letak selipar jauh-jauh, pergi pakai pula, pergi tandas ni, kita pun marahan. Tak ada otak orang ni. Sebenarnya Allah memang ujikan Tuan Syekh ni. Tuan Syekh ni Allah nak ujikan. Kamu sentiasa cakap tasawuf apa semua, sabar, tiba-tiba selipar kamu, orang pakai pergi tandas, bukan setakat udah tu basah pula, mengamuk, baru sikit pun Allah uji, kamu sudah naik angin. Barangkali Allah nak uji setakat mana sabarmu. Kalau dia sangka baik, barangkali dia memang tak tahan nak terkencing, tak tahan nak terberak. Kalau cari ke selipar lain, terberak dalam seluar. Jadi dengan dia pakai selipar kita, jadi aman, dia jadi sihat, dapat pahala. Tapi kalau kita maki, khalas, berzikir sampai nak runtuh atap, tapi tidak ada sabarnya. Betul. Oleh sebab itulah guru yang mursyid mengajar sedemikian rupa, mengajarkan membaikkan hati. Inilah dia ilmu tasawuf, bersifat dengan sifat ulfah, tidak memperhinakan orang fakir, tidak mengagung-agungkan orang kaya. Bila datang orang kaya, orang berhormat apa semua, sila, punyalah layan dia. Duduk sebelah saya ni, duduk sebelah. Kalau datang orang selekeh, mana mas ni tak pakai ya? Kalau orang kaya tak pakai pun tak apa, duduk sebelah. Ta'zimul aghniya wa tahqirul fuqara. Ini bukan sufi. Kita memuliakan fuqara ni, barangkali fuqara inilah doanya makbul. Doanya makbul. Oleh sebab itu disebut dalam kitab kita ni, sebab apa kita bergaul dengan fuqara? Kerana kita nak ambil manfaat doa fuqara itu makbul. Tapi kalau orang kaya, seorang yang tawaduk, alhamdulillah, seorang yang humble, tawaduk kepada Allah, tu yang kita kehendaki. Sama balik kita kata. Dan mengamalkan aurat, kena ada zikir, kena ada zikir. Kerana dengan zikir itulah ianya membersihkan. Zikir ini hendaklah ditalkinkan supaya ianya mendapat berkat, sebagaimana Nabi SAW juga mentalkinkan. Riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, dullani ala aqrabit turuq. Wahai Rasulullah SAW, tunjukkan kepada daku jalan yang paling hampir ilallah wa ashaliha, hampir dan paling mudah, kepada jalan yang hampir dan mudah nak sampai ke Allah Ta'ala, dan ibadat yang paling mudah, wa ashaliha ibadatan, dan ibadat yang paling mudah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah, iaitu seafdal yang aku ucapkan diriku dan para nabi sebelumku,
La ilaha illallah. Umum. Sayyidina Ali pun tanya, kaifa azkuru ya Rasulullah? Macam mana nak berzikir la ilaha illallah ini? Tadi cara umum. Faqala ghammid ainaika. Pejamkan dua matamu. Ini waktu talqin. Wasma' minni salasa marrat. Dengar daripada aku 3 kali. La ilaha illallah. Salasa marrat. Summa qul anta salasa marrat. Sebab Nabi SAW talqinkan 3 kali, kemudian Sayyidina Ali pun ikut 3 kali. Wa ana asma'u, dan aku dengar, aku nak dengar kalimah itu. Ini dalil talqin. Faqala sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah. Membaca la ilaha illallah salasan marrat 3 kali ini, mughmidan ainaihi rafi'an sautahu wa aliyun yasma'u. Nabi SAW memejamkan 2 matanya dan mengangkatkan suara membaca 3 kali la ilaha illallah, dan Sayyidina Ali telah mendengar. Kemudian Sayyidina Ali pun mengucapkan dalam keadaan memejamkan 2 mata, mengangkatkan suaranya dengan membaca 3 kali la ilaha illallah, dan Nabi SAW telah mendengar. Inilah asal talqin. Talqin guru yang mursyid. Dan zikir ini adalah amat penting untuk berzikir, kerana bila zikir ianya boleh membersihkan. Kelebihan berzikir yang ada dalam kitab kita ni disebut juga dengan kelebihan-kelebihan berzikir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sama balik kita kata. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Oleh sebab itu guru yang mursyid, zikir ni dia tak bagi banyak. Zikir ni ikut orang lah. Bukan zikirnya bagi banyak. Bila bagi banyak, dia tak, bukan semua orang boleh menanggung. Itu orang Melayu kata gila isin. Bila ditalkinkan, dia tengok kemampuan. Dia tahu, dia tanya kerja apa. Umur berapa tahun? Bila tahu kenal tarikat ni, dia akan tengok latar belakang, barulah boleh bagi. Bukan bagi ijazah secara umum. Hari ini saya ijazahkan pada tuan-tuan sekalian, amallah dengan berzikir 70,000. 70,000. Itu bukan guru mursyid nama dia. Itu bukan guru mursyid. Ilmu ni diberikan secara rambam kita. Hari ini saya ijazahkan, saya talqinkan hizib bahri. Mari kita sama-sama baca. Baca hizib bahar. Baca hizib bahar, hizib wali Allah. Wali Allah ni hatinya bersih. Kita pun baca-baca, hati kita mula bersih. Alhamdulillah. Tapi orang rumah kita tengok cerita Korea aja. Maka apabila hati bersih, yang isteri ni tengok cerita Korea dan cerita drama, hati ni tak ngam. Dia tak ngam. Yang disebut dalam hadis Nabi SAW, junnun mujannada. Tentera-tentera. Kalau kita satu batalion, kita tahu siapa kawan kita. Dan kalau depan tu musuh, kita tahu itu musuh. Itu maksudnya disebutkan bala tentera. Apabila kita punya diri kita bersih, roh kita dia cari yang bersih juga. Dia akan tengok isteri ni bersih, dia jadi aman. Tapi bila dia hati dia bersih, isteri dia tak bersih, dia tak boleh duduk rumah. Panas je. Balik rumah panas. Nak keluar je, kena tarik pukul 3 pagi baru balik. Lama dia fikir nak kahwin lain. Kahwin lain pun sama. Ini tak ada guru mursyid mengajarkan dia. Banyak berlaku. Sebab apa? Bukan salah zikir. Salahnya kerana roh kita sudah tidak boleh bertemu. Oleh sebab itu, inna hazil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik. Bertemu di atas ketaatan. Bila hati kita sudah tidak kenal. Sebab apa? Dia tidak jalan sama. Oleh sebab itu perlu ditalkinkan.
dia pun berzikir, tak perlu banyak. Ya, semayang berjemaah, semayang awal waktu, baca Quran, selawat, sesuai bagi isteri. Isteri pun bersih, jangan tengok lagi cerita macam-macam. Maka dia pun jadi tenang. Balik rumah, itulah taman syurga bagi dia. Ni kena faham. Ada tuan syekh aja ambil tarikat, tak ada. Bila kita ada ni, dia belum sampai guru yang mursyid. Bila pergi zikir, dia cerita kahwin 2, kahwin 3, kahwin 2, kahwin 3. Nah, itu bukan mursyid. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sama balik kita. Qala al-musannifu rahimahullah Ta'ala. Siapa amal zikir, dia tahu lah. Siapa amal zikir, dia akan tahu apakah cubaan dan rintangan bagi dia, terutama dengan orang rumah dia. Dia akan jadi begitu. Pergi tanya siapa zikir. Kalau dia bukan ahli zikir, dia tak tahu. Sekali dia ambil zikir, banyak ujian. Ujiannya sebab apa berlaku ujian? Kerana hati dalam proses bersih, orang ni tak bersih. Itu dia. Dan rotib dan berkhidmat dengan gurunya, dan berkhidmatkannya akan segala fuqara. Nampak ni? Khidmat dengan syekh. Kenapa? Bersahabatlah kamu dengan orang yang baik. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW menyebut, iaitu berkawanlah kamu dengan sahabat yang baik. Al-mar'u ma'a man ahbabta. Man ahabba, seseorang berserta dengan orang yang dia kasih. Kemudian disebut oleh ulama, at-tashabbuh birrijal falahatun. Kita mengikut rijal, iaitu ulama-ulama ini, membawa kebahagiaan. Oleh sebab itu kita berkhidmat dengan guru, berkhidmat dengan fuqara yang bersama dengan guru itu, supaya dapat berkat daripada gurunya, ahli sufi itu, dan supaya dapat doa daripada fuqara. Nampak ni? Fuqara. Ahli sufi ni disebut fuqara, bukan fakir. Ni makna fakir memang pada asalnya zaman dahulu, termasuk penduduk Saffah, ahli Saffah memang miskin, yang susah. Maka diambil daripada kalimah fuqara ini, yang disebut juga sebagai al-faqir ilallah, iaitu semua yang duduk dalam majlis zikir, semuanya mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan keampunan daripada Allah, mengharapkan limpah rahmat dan belas kasihan Allah. Fakir. Bukan kita datang majlis zikir nak rasa seronok-seronok, nak habis masa, dah. Semua ini al-fuqara. Fakir, mengharapkan keridhaan Allah dan rahmat Allah. Iaitu doa mereka ini, terutama orang-orang yang fakir itu, mustajab, dan adalah yang demikian terlebih afdal ia daripada bersunyi sendiri. Kerana doa bersama orang-orang ni makbul, doa secara berjemaah dimakbulkan oleh Allah. Ini di antara kelebihan kita bergaul. Dan insya-Allah kita semua akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimis salat.